Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Iswadi. Pada hari ini, kumpulan 3 akan membincangkan mengenai personaliti ulul albab yang berkaitan dengan 3 tokoh iaitu Quranik, ensiklopedik dan juga ijtihadik. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada Nur Izzati, Anis Farihin, Nur Nasuha, Ahmad Aiman Ashraf, Intan Saleha dan juga Intan Sri Putri. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang tokoh Quranik. Tokoh Quranik merupakan individu yang membentuk generasi ulul albab yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga menjadikan Al-Quran sebagai asas pemikiran. Tokoh Quranik juga membangunkan sarana Al-Quran untuk melestarikan budaya berfikir dan budaya mengkaji. Antara tokoh Quranik yang ada, kami telah memilih satu tokoh Quranik yang bakal kami bincangkan pada slide seterusnya. Biodata tokoh Hamka. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amarullah dan beliau telah dilahirkan di Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia pada 17 Februari 1908 iaitu bersamaan dengan 14 Muharram 1326 Hijrah, di mana beliau telah wafat pada 24 Julai 1981. Antara kepribadian beliau semasa beliau masih hidup ialah gigih dan kuat berusaha, peta dan mahir dalam bidang pidato dan ceramah dan mempunyai pemikiran yang luas dan hujah-hujah bernas dalam mengeluarkan pandangan. Antara sumbangan beliau adalah kesusastraan Islam di mana beliau telah menghasilkan novel dan karya sastra Hamka yang memainkan peranan penting dalam membentuk kesusastraan Indonesia, memajukan nilai Islam dengan penceritaan dan menangani isu sosial dan moral. Selain itu, beliau juga ada melakukan tafsir Al-Quran iaitu tafsir Al-Azhar di mana ia adalah satu sumbangan yang amat penting dalam pengajian Al-Quran kerana ia membentangkan tafsiran dan penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Quran dan ia juga telah memberi pandangan tentang pelbagai aspek teologi dan perundangan Islam. Selain itu, Hamka juga menekankan kepentingan pendidikan Islam dan menganjurkan penubuhan institusi pendidikan Islam. Beliau percaya kepada integrasi ilmu, agama dan sekular untuk mewujudkan individu yang serba lengkap. Beliau juga aktif dalam melibatkan diri dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial, persamaan dan kesejahteraan rakyat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial, persamaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ayat 1 iaitu mengenai orang yang mengisapi dan beriman dengan kebenaran Al-Quran. Yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Maka apakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pengajaran. Surah Ar-Ra'd ayat 19. Tafsir dan tadabbur bagi ayat tersebut adalah yang mana dengan diantarkan oleh beberapa ayat yang menarik buat mereka berfikir sampailah pada ayat ini yang diterangkan bahawa yang mengerti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran sejati. Hanyalah ulul albab iaitu orang yang mempunyai isi. Albab yakni kata jamak dari lub atau lub artinya isi, inti atau teras. Sebagai lawannya ialah orang yang kepalanya kosong, otaknya tidak berisi. Orang-orang yang kepala kosong dari inti fikiran itu sama juga dengan buta. Sebab jiwanya lah yang buta. Apapun misal yang dikemukakan kepada mereka, tidaklah mereka akan dapat menangkap orang yang berisi. Itulah yang mengerti akan kebenaran. Itulah yang akan menyambut seruan Rasul. Dalam ayat 14 sudah diterangkan tentang seruan kepada kebenaran. Dan kebenaran yang sejati itu ialah tauhid. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalimat la ilaha illallah, kata Sayyidina Abbas, maka buat sampai kepada hakikat tauhid itu lain tidak ialah orang yang mempunyai inti
pengertian melihat alam yang ada di kelilingnya. Kerana mata yang lahir ini hanyalah alat untuk menembus dan melihat apa yang ditangkap oleh akal dan fikiran. Sebab itu orang yang buta mata hatinya, orang yang jiwanya tidaklah melihat hakikat kebenaran itu. Itu sebabnya maka mereka menyembah kepada yang lain selain Allah. Diambil daripada tafsir Al-Azhar surat 3793 dan 3794. Ayat ini menonjolkan perbezaan antara mereka yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah dengan mereka yang buta terhadapnya. Ia menekankan kepentingan mencari ilmu dan pemahaman untuk mengenali dan mengikuti kebenaran. Seterusnya pada ayat 2, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan tentang kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haza bala'un linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadzakkara ulul albab. Yang bermaksud, Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf. Surah Ibrahim ayat 52. Tafsir dan tadabbur bagi ayat ini adalah penutup bagi surah tersebut, iaitu surah Ibrahim, untuk menyimpulkan kembali di antara pangkal surat dan hujung surat. Kalau di ayat yang pertama telah dikatakan bahawa dengan Al-Quran Nabi Muhammad SAW sudah diperintah mengeluarkan manusia daripada gelap gelita kemusyrikan, kejahilan dan keburukan kepada terang benderang iman dan tauhid dalam jalan Tuhan yang gagah dan terpuji. Maka di penutupnya dipertingkatkan lagi bahawa Al-Quran ini adalah peringatan untuk manusia bahawa Tuhan hanyalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selainnya, dan yang akan lebih mengerti sehingga dia mendapat jalan yang terang itu tidak lain hanyalah orang yang mempunyai mutu fikiran jua. Adapun orang yang ada hati tetapi hatinya telah membatu, adapun orang yang bermata tetapi matanya telah membuta, adapun orang yang bertelinga tetapi telinganya yang berasa pekak, Jahanam jualah tempat mereka, lainnya tidak. Tafsir daripada Al-Azhar surat 3833 dan 3834. Ayat ini menekankan kejelasan dan kepentingan mesej yang disampaikan dalam Al-Quran. Ia berfungsi sebagai amaran dan peringatan bagi manusia untuk mengenali keesaan Allah dan merenungkan tanda-tandanya. Ia menyerlahkan kepentingan memahami dan merenungkan ajaran Al-Quran untuk mendapatkan hikmah dan petunjuk. Antara amalan-amalan berdasarkan ayat yang boleh kita lakukan untuk surah Ar-Ra'd ayat 19 ialah kita boleh sentiasa berusaha untuk mempelajari ilmu dan Al-Quran agar tergolong dalam golongan yang berakal dan beriman. Selain itu, kita juga mestilah tidak sombong untuk belajar sesuatu ilmu. Bagi surah Ibrahim ayat 52 pula, kita mestilah percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah SWT, dan kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup agar diri kita jauh daripada kemurkaan Allah SWT, dan kita juga haruslah beringat semasa melakukan sesuatu dan bertaubat dengan segera setelah melakukan dosa. Seterusnya, kita teruskan dengan tokoh yang kedua, iaitu tokoh ensiklopedik. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan tokoh ensiklopedik iaitu Ibn Sina. Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan pada 370 Hijrah, 980 Masihi di Afshana, Bukhara, Uzbekistan. Ibn Sina wafat pada tahun 428 Hijrah, 1037 Masihi disebabkan oleh penyakit kolik. Beliau dikenali sebagai Ibn Sina dan Abi Sina di Barat. Ibn Sina juga digelar sebagai Al-Sheikh Al-Rais, iaitu mahal guru pertama. Dari segi pendidikan, beliau mendapat pendidikan yang pertama ketika berumur 5 tahun, iaitu mempelajari Al-Quran. Ibn Sina juga berjaya
menghafal Al-Quran ketika berumur 10 tahun. Pada umur 10 tahun juga beliau turut mempelajari ilmu tasawuf, fiqh, tafsir dan usuluddin. Ketika berumur 16 tahun, Ibnu Sina dapat menguasai ilmu perubatan dan turut mempelajari ilmu bahasa, geometri, matematik, fiqh, sains dan perubatan. Ibnu Sina juga berjaya menulis karya beliau yang pertama iaitu Al-Majmu' pada umur 21 tahun. Ibnu Sina telah berjaya menghasilkan beberapa kitab iaitu kitab Kanun fi Ahdib, kitab Al-Shifa, kitab Al-Najat dan juga kitab Fi'ah Asami Al-Ulumi Al-Aqliyah. Ibnu Sina pernah menjawat jawatan di perpustakaan Kerajaan Samaniyah, bertugas sebagai tabib di Hamazan dan beliau juga merupakan seorang pakar perubatan di wilayah Rai. Beliau juga mempunyai kepribadian yang mulia seperti tekun mempelajari ilmu dan sangat mencintai ilmu. Seorang yang taat beragama, pintar, seorang yang berinovatif dengan melakukan banyak penyelidikan dan juga seorang yang memiliki daya ingatan yang kuat. Antara sumbangan beliau, pada tahun 1593, beliau telah menerbitkan bukunya iaitu Kanun Perubatan, dikenali sebagai Kanun fil Ahdib, yang telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa. Sehingga kini, ilmu perubatan Ibnu Sina aktif dijalankan di Timur Tengah, Afrika, Iran, Pakistan dan India. Ibnu Sina turut menghasilkan sebuah buku yang berjudul Al-Adwiyat Al-Qalbiyah, The Remedies of the Heart, yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Beliau menceritakan 760 jenis penyakit bersama cara untuk mengubatinya. Ibnu Sina juga menulis sebuah buku berjudul Al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah Al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Dua surah Al-Quran yang telah saya pilih berkaitan dengan tokoh ensiklopedik ialah surah Al-Imran ayat 7 dan juga surah Al-Ankabut ayat 43. Maksud surah Al-Imran ayat 7 ialah Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muktamad. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Tafsir dan tadabbur daripada surah Al-Imran ayat 7 ialah Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara kebijaksanaannya, sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran adalah muktamad, maknanya jelas, dan sebahagian lagi mutasyabihat. Maknanya sukar difahami oleh kebanyakan manusia, kabur bagi orang yang tidak mendalami ilmunya. Ayat-ayat mutasyabihat diturunkan untuk memotivasikan para ulama agar aktif dalam mengkaji, berakal, berfikir, teliti dalam berijtihad dan menangkap syiar agama. Orang yang hatinya condong kepada kesesatan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menyebabkan fitnah dan menafsirkan sesuka hati. Tafsiran yang betul bagi ayat-ayat ini tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah dan mereka yang mendalam ilmunya. Mereka berkata, kami percaya bahawa ia datang dari Allah. Kami tidak membeza-bezakan antara orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang-orang yang beriman kepada mutasyabih. Tiada siapa yang memahami itu semua kecuali orang yang mempunyai akal fikiran yang tidak mengikut kehendak hawa nafsu. Tadabbur yang diperoleh daripada surah Al-Imran ayat 7 ini ialah dalam ayat ini Allah ingin memberitahu bahawa Al-Quran mengandungi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat yang diturunkan untuk memotivasikan para ulama aktif dalam mengkaji, berakal, berfikir, teliti dalam berijtihad dan menangkap syiar agama. Tafsiran yang betul bagi ayat ini tidak dapat diketahui melainkan oleh Allah dan mereka yang mendalami ilmunya. Seterusnya surah Al-Ankabut ayat 43 yang bermaksud dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
Tafsiran daripada surah Al-Ankabut ayat 43 ialah, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Ini adalah perumpamaan yang diciptakan oleh Allah untuk menggambarkan orang-orang musyrik kerana mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka harapkan pertolongan dan rezeki serta berpegang teguh apabila mereka ditimpa kesusahan. Keadaan mereka dalam hal ini adalah serupa dengan rumah laba-laba dari segi kelemahan dan kerapuhan. Berlainan dengan seorang Muslim yang beriman kepada Allah di dalam hatinya, selain itu dia beramal dengan syariat, maka sesungguhnya dia berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus kerana kekuatan dan kekokohannya. Kemudian Allah berfirman sambil mengancam orang-orang yang menyembah selainnya dan mempersekutukannya bahawa Allah mengetahui segala amal mereka dan mengetahui apa yang mereka sekutukan dengannya berupa berhala dan tandingan. Kemudian Allah akan memberikan pahala kepada mereka, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu. Al-Ankabut ayat 43. Maksudnya tiada siapa yang dapat memahaminya dan merenungnya melainkan hanya orang-orang yang mendalam ilmunya lagi luas fikirannya. Tadabbur daripada surah ini ialah, dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa tiada sesiapa yang dapat memahami perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran melainkan hanya orang yang mendalami ilmunya dan mempunyai pemikiran yang luas. Berdasarkan daripada surah Al-Imran ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa dialah yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran itu jelas dengan tauhid dan akidah, iaitu ayat yang mudah untuk difahami tanpa perlu ada kekeliruan. Oleh itu, kita sebagai pelajar hendaklah memahami setiap isi kandungan dan makna-makna Al-Quran agar perjalanan hidup terbimbing dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga merupakan buku peringatan kepada kita sebagai pelajar agar kita sentiasa berada di landasan yang benar dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan daripada surah Al-Ankabut ayat 43, tafsir Al-Quran memang harus dipelajari untuk memahami perumpamaan yang Allah berikan. Perumpamaan-perumpamaan itu diberikan kepada semua orang, tetapi yang memahaminya adalah orang yang menggunakan akal sahaja, iaitu mereka yang tahu dan memahami tentang tauhid. Mereka belajar wahyu dan mereka juga menggunakan akal mereka yang waras. Oleh itu, sebagai pelajar, kita hendaklah tekun dalam mempelajari ilmu supaya kita dapat menguasai pelbagai bidang ilmu. Dan jadilah seorang pencinta ilmu agar kita tidak mudah dipandang remeh dan ditipu oleh orang lain. Selain itu, juga dapat meningkatkan derajat kita. Antara amalan yang boleh disimpulkan dari kedua-dua ayat Quran di atas adalah dengan membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul dan memahami setiap maksud bacaan tersebut. Selain itu, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Seterusnya dengan mempelajari ilmu dari pelbagai bidang. Dan yang terakhir adalah sentiasa tekun dalam mencari ilmu pengetahuan. Seterusnya tokoh yang terakhir iaitu tokoh ijtihadi. Biodata tokoh. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Sa'ib. Gelaran beliau adalah Imam Syafi'i. Tempat lahir di Gaza, Palestin. Tarikh lahir tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Kepribadian ilmu, beliau juga sanggup bermusafir jauh demi kecintaannya terhadap ilmu. Sumbangan beliau adalah menghasilkan karya Ar-Risalah. Dua ayat Al-Quran yang kami pilih yang berkaitan dengan tokoh ijtihadid ialah yang pertama surah Al-Ankabut ayat 20 dan yang kedua ialah surah Al-Harsh ayat 21. Ayat Al-Quran yang pertama yang kami pilih berkaitan dengan tokoh ijtihadid ialah surah Al-Ankabut ayat 20 yang bermaksud, katakanlah, berjalan di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, yakni makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk tafsir dan tadabbur surah Al-Ankabut ayat 20 yang pertama ialah yang bermaksud, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaannya.
Ayat ini seolah-olah menyeru kita untuk melihat bagaimana kejadian alam ini mula-mulanya terjadi. Maka jangan takut untuk buat kajian. Dan kajian ini dari saintifik setakat yang kita tahu adalah Big Bang Theory yang sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Permulaan penciptaan adalah berkenaan segala benda dalam alam ini yang mulanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Untuk rangkap kedua, tafsir dan tadabbur surah Al-Ankabut ayat 20 yang bermaksud, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Ayat ini bermaksud Allah terus mencipta kejadian-kejadian baru. Dan kerana itu kita dapat lihat ada makhluk yang musnah dan ada makhluk yang menggantikannya. Seperti pokok, binatang dan lain-lain lagi. Apabila makhluk mati, ada lagi makhluk yang lahir. Dan kita juga boleh lihat ada spesies-spesies baru yang dijadikan oleh Allah. Ada spesies baru yang tidak ada lagi dalam senarai saintifik kerana ada saja penemuan-penemuan baru dalam alam ini. Kajian penemuan baru dalam alam ini tidak dapat difikirkan oleh akal. Bagi rangkap yang terakhir, tafsir dan tadabbur surah Al-Ankabut ayat 20 yang bermaksud, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bermaksud semua penciptaan itu dilakukan oleh Allah. Allah memang mampu untuk menjadikan apa sahaja mengikut kehendaknya. Jangan kita hadkan kuasa Allah. Kuasa Allah amat luas tanpa had. Sebagai seorang mahasiswa, iktibar yang dapat diambil daripada surah Al-Ankabut ayat 20 yang pertama adalah kita haruslah merantau dan mengembara ke seluruh pelosok alam. Yang kedua, kita hendaklah mencari, mengkaji dan memerhati ilmu atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan yang terakhir, kita perlulah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap bukti kekuasaan dan keesaan Allah yang Maha Agung. Makna surah Al-Hajj ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ni ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu kusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Tafsir dan tadabbur surah Al-Hajj ayat 21. Ayat ini memberikan gambaran yang kuat tentang keagungan dan kekuatan Al-Quran. Jika Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur dan tunduk di bawah keagungan Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan dan kehormatan yang ada pada kitab suci tersebut. Ayat ini juga menekankan pentingnya berfikir dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran Allah. Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran untuk mengajak manusia untuk berfikir, merenung dan mendalaminya. Dengan merenungkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah, hidayahnya dan makna sejati kehidupan. Kehidupan mahasiswa berdasarkan surah Al-Hajj ayat 21. Dalam kehidupan sebagai mahasiswa berdasarkan surah Al-Hajj ayat 21 adalah pentingnya pemikiran kritis. Ayat ini juga menekankan pentingnya berfikir secara mendalam dan kritis. Kita harus menggunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita untuk memahami makna dan pesan di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Pemikiran kritis membantu kita untuk mengenali kebenaran, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita seharian. Yang terakhir sekali, amalan yang dapat diamalkan daripada kedua-dua surah yang kami pilih. Yang pertama ialah surah Al-Ankabut ayat 20. Kita mestilah sentiasa mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beriman dan menghayati kejadian alam semesta ciptaan Allah. Untuk surah Al-Hajj, dalam kehidupan seharian kita haruslah meluangkan masa untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.